Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi untuk mengikuti kuliah Sahih Bukhari jilid 1. Sebenarnya kita masih lagi membincangkan bab yang ketujuh hari itu. Kita belum habis. Satu lagi nota hadis kita belum habis. Tinggal kita dah baca satu hadis di bawah bab ni, bab 7, iaitu bab ma yudhkaru fil munawalah wa kitabi ahli al-ilm bil ilmi ila al-buldan. Ni bab 7 ni, di bawahnya ada 2 hadis. Kita telah bincangkan hadis yang ke 64 di bawah bab 7 ni 64, dan kita belum lagi bincangkan tentang hadis yang ke 65. Baiklah, hari ini kita akan start sini sebelum kita masuk kepada bab 8 ini, bab yang ke-8. Hadis yang ke 65 ni tak panjang. Sebelum kita membincangkannya, elok kita baca dahulu ya. Hadis yang ke 65. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan al-Marwazi qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, katanya Nabi SAW menulis surat, atau di sini berlaku syak perawi, mahu menulis surat, bukan menulis surat dah, mahu menulis surat. Maka ada sahabat berkata kepadanya bahawa mereka, yakni raja-raja atau pembesar-pembesar negeri, pada ketika itulah maksudnya, tidak membaca surat kecuali yang dicop. Nabi SAW pun menggunakan cincin yang diukir padanya Muhammad Rasulullah. Aku semacam nampak lagi putih bersinar cincin itu di tangannya. Aku, ini kata perawi iaitu Syu'bah, terus bertanya Qatadah, siapakah yang berkata ukiran di cincinnya Muhammad Rasulullah? Qatadah menjawab, Anas. Itulah hadis yang kedua di bawah bab ke-7. Di bawah bab ke-7. Ini nota sebelum ni yang kita bagi sebelum ni, bukan nota hari ni. Jadi kalau yang tak ada tu, cuba dapatkan yang sebelum ni lah. Kita dah bagi dah yang sebelum ni. Yang bagi pagi ni tu nota hari ni, nota bab ke-8 dan seterusnya. Jadi begitulah hadis yang ke 65 di bawah bab ke-7. Masih lagi membincangkan tentang ilmu, tetapi di sini lebih khusus berkenaan dengan penghantaran ilmu atau maklumat menggunakan surat. Ia juga sah. Ilmu itu boleh dihantar melalui buku atau surat
Itulah yang dikatakan murasalah ataupun mukatabah. Mukatabah. Sebelum ni kita dah bincang tentang munawalah. Di sini pun ada juga sebenarnya unsur munawalah itu, sebab Nabi SAW bagi surat itu kepada pembawanya, dan pembawanya bagi pula kepada orang yang dikirim tu. Itulah yang dikatakan munawalah. Yang ini pemberian buku, pemberian hadis. Ini pun hadis juga. Baiklah, kita telah bincangkan banyak daripada istilah-istilah tu sebelum ni. Munawalahnya apa, mukatabahnya apa, wijadahnya apa. Itu kena tengok nota inilah, nota sebelum ni. Iaitu ketika kita bincangkan tajuk bab yang ketujuh. Hari ini kita akan bincangkan hadisnya, iaitu hadis kedua di bawah bab ni. Hadis yang ke-65, Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi. Siapa perawi ini? Kita tengok dulu dan berkenalan dengan perawi ini. Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi. Oleh kerana nama ni belum lagi ditemui sebelum ni, maka ada sedikitlah biodatanya diberikan di sini. Beliau ialah guru Imam Bukhari. Daripada 6 pengarang kitab-kitab utama hadis, hanya Bukhari meriwayatkan hadis daripadanya. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ibnul Mubarak, Waqi' dan lain-lain. Ahmad bin Hanbal, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Muhammad bin Abdurrahman adalah antara orang-orang yang meriwayatkan daripadanya. Kata Al-Khatib, Muhammad bin Muqatil adalah perawi thiqah. Abu Hatim pula berkata, beliau perawi saduq. Beliau meninggal dunia di penghujung tahun 226 Hijrah. Itulah serba sedikit tentang guru Imam Bukhari ini, Muhammad bin Muqatil. Cuma saya sebut di sini 6 pengarang kitab-kitab utama. Maksudnya Ashab Al-Kutub As-Sittah. Itu maksudnya. Pengarang 6 kitab utama. Yang dimaksudkan dengan 6 kitab itu, iaitu yang kitab Sunan Sittah pun orang panggil juga, yang masyhur. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, dan juga Sunan Ibni Majah. Itulah yang dimaksudkan dengan kitab 6 kitab utama. Kalau saya sebut begini dalam nota-nota ni, itulah maksudnya. Bukan bermakna dari keutamaan dia tu yang lain tidak utama, tidak penting. Tak. Sebenarnya istilah Sunan Sittah ataupun Sihah Sittah, macam-macam lah orang sebut tu. 6 kitab utama tu dari sudut pengajian hadis sebenarnya, bukan dari sudut kedudukan kitab tu. Ini perlu kita ketahui, ya. Bukan maksudnya dari segi kedudukan kitab tu. Kalau nak kira dari segi kedudukannya, banyak lagi yang lain yang lebih orang kata muktabar, lebih kuat, lebih sahih daripada sebahagian daripada yang 6 tu. Misalnya Muwatta' Imam Malik, Sunan Darimi, dan lain-lain lagi. Banyak lagi yang lain. Dari segi kedudukannya tinggi, tapi dari segi sukatan pengajian, ia tidak begitu diutamakan. Tidak begitu diutamakan. Bahkan tidak dibuat sebagai sukatan lah, tak termasuk dalam sukatan silibus pengajian hadis yang dibaca oleh guru dari awal ke akhir. Pada umumnya di mana-mana pun madrasah ataupun sekolah ataupun guru secara peribadi, kalau mengajar hadis mereka mengajarkan yang 6 ni sebab ada kelebihannya di situ. Dan saya telah pun sebutkan kelebihannya
sebelum ini. Jadi daripada 6 pengarang kitab itu, Imam Bukhari sahaja yang meriwayatkan hadis daripadanya, orang lain tak ada. Meriwayatkan kepada kami, cuba perhati ni, ada haddatsana. Sekali lagi saya sudah sebut dah sebenarnya ni, kalau yang ingat tu alhamdulillah lah. Ni akhbarana. Setengah-setengah kitab, setengah-setengah terjemahan tu dia bagi makna yang berbeza. Misalnya haddatsana menceritakan kepada kami, akhbarana memberitahu kami. Dia ada beza begitu. Sedangkan dalam terjemahan saya ni saya tak buat begitu. Akhbarana dalam terjemahan saya sama saja, meriwayatkan kepada kami. Yang akhbarana itu pun meriwayatkan kepada kami, tak ada bezanya. Sebab apa? Sebab mengambil kira mazhab ataupun pandangan Imam Bukhari tentang penggunaan istilah ni, haddatsana dan akhbarana ni bagi beliau sama saja, tidak ada perbezaannya. Tidak ada perbezaannya. Jadi tak perlulah kita jaga untuk membezakan kedua-duanya, sedangkan ia tidak lebih daripada menyatakan riwayat, menyatakan riwayat. Baiklah. Meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami. Mana-mana perawi yang kita tidak bagi biodata tu kira-kiranya sudah disebut dah, sudah kita bertemu dengannya sebelum ini. Biodatanya ada pada mula-mula sekali, kita bertemu dengannya. Di situlah ada. Dan ini ada pada jilid 1 lah, jilid 1. Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Qatadah, daripada Anas. Cuba perhati ni, Syu'bah daripada Qatadah, daripada Anas. Inilah dikatakan riwayat secara an-anah. Riwayat secara an-anah, menggunakan an. Sedangkan perawi di bawah Syu'bah ni sebut akhbarana. Ini riwayat secara ikhbar dipanggil. Dan Muhammad bin Muqatil ni Imam Bukhari kata haddatsana, makna riwayat secara tahdits. Ini bentuk-bentuk riwayat. Kata haddatsana bermakna riwayat secara tahdits. Akhbarana riwayat secara ikhbar. Dan di antara perawi-perawi itu kalau ada an begini, maknanya riwayat secara an-anah. Maknanya Syu'bah meriwayatkan daripada Qatadah secara an-anah. Qatadah meriwayatkan daripada Anas juga secara an-anah namanya. Itu dari segi kedudukannya berbeza, ya. Berbeza. Berbeza dengan ikhbar dan juga tahdits. Kerana ikhbar dan tahdits menunjukkan keyakinan. Keyakinan bahawa memang perawi di atas, yakni guru, meriwayatkan kepada murid. Kalau mengikut istilah yang lebih rapi lagi bagi orang-orang yang cukup jaga istilah tu, ada bezanya antara haddatsana dengan akhbarana. Kita telah sebutkan beberapa kali dah sebelum ni. Haddatsana bermakna murid menceritakan, gurunya meriwayatkan hadis itu dengan membaca di hadapan murid. Dan murid itu ramai. Itu maknanya haddatsana. Akhbarana pula, murid menceritakan bahawa guru ketika menyampaikan hadis ini tidak membaca. Sebaliknya mendengar bacaan salah seorang daripada murid. Itu maksudnya akhbarana. Sedangkan maknanya ada yakin itu. Keyakinan ada di situ. Sedangkan makna dia tak ada orang lain lah. Kalau kata Abul Hasan Muhammad bin Muqatil kata akhbarana Abdullah, kata Abdullah kata akhbarana Syu'bah, memang Syu'bah sendiri, memang Abdullah sendiri yang menyampaikan. Gitu maksud dia. Walaupun cara penyampaian itu seperti kita sebut tadi berbeza. Cuma bagi Imam Bukhari tak ada beza. Tak ada beza. Sama saja. Boleh saja ditukar-tukar antara dua istilah itu. Tetapi semua mereka, yakni ulama hadis, sepakat kalau riwayat secara an-anah ni, misalnya kita tengok di sini, Syu'bah meriwayatkan daripada Qatadah. Dia tidak mesti ni secara langsung.
Seperti mana riwayat secara ikhbar dan secara tahdits mesti secara langsung. Tetapi kalau dia sebut an ini mana tak mesti secara langsung. Ada kemungkinan Syu'bah meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah dengan perantaraan orang lain. Ada orang lain yang tidak disebut di sini. Ada kemungkinan. Begitu juga Qatadah tidak secara langsung meriwayatkan daripada Anas, tetapi beliau meriwayatkan daripada Anas juga, tetapi dengan perantaraan orang lain. Itu maksud riwayat secara an-ana. Dia tidak putus, tidak memberi makna yakin. Periwayatan daripada perawi di atasnya secara langsung. Dia tidak memberi makna yakin. Cumanya bezanya kalau perawi macam Syu'bah ni, dia sangat mengambil berat. Walaupun dia kata riwayat secara an-anah, tapi dia pasti. Dia tidak akan riwayatkan begini kecuali daripada orang yang memang dia dengar. Memang dia sempat bertemu. Walaupun dia gunakan. Sebab dia, Syu'bah ini tidak terbilang sebagai perawi mudallis. Dan dia sangat anti tadlis Syu'bah ini. Berbeza keadaannya dengan Qatadah. Qatadah ini terkenal, walaupun dia seorang yang hebat, tokoh, tetapi dia terkenal sebagai mudallis. Kalau kita tengok dalam senarai perawi mudallis, maka salah satu nama yang kita akan temui ialah Qatadah. Qatadah banyak melakukan tadlis. Jadi oleh kerana dia ni mudallis, bila mudallis, ini kaedah ilmu hadis, bila mudallis meriwayatkan secara an-anah, jadi kita kena pastikan, betulkah dia meriwayatkan secara langsung hadis ini daripada Anas atau dengan perantaraan orang lain. Itulah sebabnya kalau kita tengok di akhir ni, ni cuba tengok sini, faqultu li Qatadah, aku pun berkata kepada Qatadah. Siapa kata kepada Qatadah ni? Murid dia lah Syu'bah ni. Aku berkata kepada Qatadah, siapa yang kata naqshuhu Muhammad Rasulullah itu? Qala, jawab Qatadah, Anas. Anas lah yang kata begitu. Sebab apa dia takut? Dia takut orang lain. Sebab Qatadah ni terkenal sebagai mudallis. Boleh jadi dia tidak salah kalau mudallis ni, kalau perawi ni, kalau dia riwayat secara an pun boleh. Cuma kalau perawi mudallis, ada kemungkinan tidak secara langsung daripada Anas tu. Takut-takut yang kata terukir padanya Muhammad Rasulullah tu, yang kata begitu bukan Anas sendiri, tapi orang lain, tambahan orang lain. Yang ni dia antara Qatadah dengan Anas itu, takut-takut begitu. Sebab itu Syu'bah tanya, siapa yang kata begitu? Dia pun jawab dengan jelas. Maknanya semua sekali yang tersebut di dalam hadis ni adalah yang disampaikan oleh Anas. Ini semua ni disampaikan oleh Anas kepadanya secara langsung. Secara langsung. Bukan dengan perantaraan. Itu maknanya. Baik, kita tengok dulu, nanti saya akan tunjukkan. Daripada Anas bin Malik, katanya Nabi SAW menulis surat. Ini orang panggil mukatabah. Kataba an-Nabi SAW kitaban. Au arada an yaktuba, sama juga. Maknanya Nabi tulis surat. Dia tidak pergi berjumpa sendiri. Boleh diterima. Dalam agama boleh diterima begitu. Sebelum ni kita dah bincang panjang. Tidak syarat kata tak lepaslah tanggungjawab Nabi itu selagi dia tidak cerita sendiri di hadapan Khusru Parvez itu. Tidak syarat begitu. Sudah lepas dah yang kata Allah SWT suruh Nabi sampaikan itu. Balligh ma unzila ilaika min rabbik itu. Itu perintah Allah supaya sampaikan itu. Dengan cara begini berarti Nabi SAW telah menyampaikan. Kalau tak jadi lagi mesti ditegur oleh Allah. Tidak ada teguran. Bahkan jadi ini menunjukkan, Imam Bukhari nak cerita, menunjukkan periwayatan berdasarkan mukatabah, berdasarkan surat yang dihantar oleh seseorang yang diyakini memang dia yang hantar surat itu.
boleh diterima. Itu Imam Bukhari nak je. Dia nak pergi situ. Dia nak pergi situ. Ni Nabi SAW menulis surat atau anisyak perawi. Mahu menulis surat. Ni kalau kita baca dalam buku-buku lain tak ada macam tu. Tapi kalau di dalam kitab-kitab hadis, dalam hadis bila kita baca hadis akan selalu bertemu. Jadi au ini banyak maknanya. Tetapi di sini au lisyakki, maknanya au untuk menyatakan syak. Sebab itu kita kata syak perawi. Perawi tak berapa pasti. Anas tu sebut kataban Nabi juga ataupun arada an yaktubah. Nabi tulis surat ataupun Nabi nak tulis. Dia antara dua tu lah. Tapi berkait dengan tulis surat lah juga. Memang surat pun yang dihantar pun. Dia tidak pasti. Perawi itu siapa? Mana-mana lah. Muhammad bin Muqatil ke? Abdullah ke? Syu'bah ke? Boleh jadi. Atau Qatadah ke? Salah seorang daripada perawi ni boleh jadi. Yang syak itu. Jadi sebab au ni ada banyak makna. Au litakhyir, au litanwi'. Banyak makna pula. Di sini bukan au litakhyir atau au litanwi'. Kalau litakhyir memberi makna pilihan. Yang ini atau yang itu pilihan. Salah satu. Kalau litanwi' untuk menunjukkan kepelbagaian. Menunjukkan kepelbagaian. Banyak. Di sini bukan. Di sini au lisyakki, memberi makna syak. Ini biasa kita akan bertemu di dalam kitab hadis. Mungkin ada kemusykilan timbul di sini bahawa bukankah perawi-perawi ini adalah orang-orang yang kuat, perawi-perawi yang dhabit, sebab perawi-perawi ini perawi sahih, dan sahihnya pula kalau mengikut yang kita tahu dan yang kita telah belajar tentang Bukhari ini, tinggi pula kedudukannya. Pada perawi-perawi, dia bergantung kepada perawi itulah. Perawi itu dari segi ingatannya, dari segi catatannya lebih daripada yang lain lah. Itu maksudnya lebih tinggi kedudukannya. Bagaimana pula boleh ada begini, syak begini ni? Ini menggambarkan orang yang tidak berapa yakin. Kalau tidak berapa yakin tu, di mana letak kuatnya, hebatnya? Mungkin kita kata begitu. Jadi jawapannya ialah ini semua tidak lain. Hanya menunjukkan amanah perawi-perawi itu. Amanah perawi-perawi itu. Sebab kita perlu ingat, orang yang kuat macam mana pun ingatan dia boleh terlupa juga sebab dia manusia. Sebab dia manusia. Itulah sebab terpilihnya seseorang perawi ini bukan semata-mata dia tu hafiz hadis, semata-mata dia tu orang bagus. Bukan. Dia amanah dia tu. Kalau dia tak berapa ingat lafaz itu, dia akan nyatakan dengan menggunakan au yang memberi makna syak itu. Itu menunjukkan amanah dia. Sebab kalau katakanlah Imam Bukhari buang itu, Imam Bukhari tak sebut itu, Imam Bukhari dah terima gitu. Kalau Imam Bukhari tak sebut, siapa tahu? Tak ada siapa pun tahu. Imam Bukhari sebut. Ada di sini ada salah seorang perawinya ragu. Sama ada Anas tu sebut dengan lafaz begini, kataba atau arada an yaktuba. Kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban atau arada an yaktuba. Nabi nak tulis. Bukan tulis lagi, nak tulis. Kataba itu sendiri sebenarnya boleh. Dalam tu pun ada makna nak tulis pun boleh juga. Apa? Bukan semestinya kalau kata fi'il madhi ni dia memberi makna telah tulis. Tak mesti begitu. Kadang-kadang memberi makna dekat tu
dia sudah guna fi'il madhi dah. Bahasa Arab ni. Dekat, nak, tak lama dah. Dekat sangat dah. Dia guna fi'il madhi juga. Itu perlu faham lah. Itu pentingnya kita menguasai bahasa Arab terlebih dahulu. Kalau nak faham Quran dan hadis dengan baik. Contohnya, ni di sini. Kita kata mungkin orang yang tidak belajar dia kata, jauh tu bahasa, ni telah menulis. Ni nak tulis. Telah menulis, tulis dah. Nak tulis belum lagi. Maka jawabnya, penggunaan kata ba ni, fi'il madhi ni, dalam bahasa Arab sering kali digunakan dengan makna hendak juga. Makna dekat dah. Contohnya, sebagai contohnya, kita kata dalam iqamat itu. Ketika orang iqamat. Qad qamatis salatu. Qad qamatis salat. Qad qamat. Qamat itu fi'il madhi. Jadi saya tidak perlu jelas lah. Macam mana fi'il madhi, alamat dia pun tak perlulah tu ya. Mana-mana yang belajar tu, faham lah. Yang tak belajar tu, tak apalah, cuba-cuba dah ikut lah. Begitu. Jadi qamat itu fi'il madhi. Padahal sembahyang belum lagi berdiri. Belum lagi sudah pun. Baru nak mula. Tapi dia guna perkataan qamat. Perkataan madhi, fi'il madhi. Jadi sama juga di sini. Tak timbul soalan telah tulis dah. Walaupun dengan makna telah tulis pun boleh juga. Tapi boleh juga dengan makna hendak tulis. Jadi sama juga dengan arada ayyaktuba ni. Sama juga. Sama juga. Itulah sebabnya pentingnya bahasa Arab ni kita faham. Penggunaan fi'il madhi ni banyak. Perkara dia memberi makna macam ni, di sini memberi makna macam ni, di sini akan datang tapi guna madhi juga. Ata amrullah fala tasta'jilu. Ata amrullah fala tasta'jilu. Jadi ata itu fi'il madhi. Padahal dia nak cerita tentang kiamat. Kiamat tu tak berlaku lagi. Dia guna fi'il madhi. Ada. Sebab apa? Sebab menunjukkan benda tu pasti akan berlaku. Seperti sudah berlaku. Sebab benda pasti. Jadi ata amrullah fala tasta'jil. Misalnya. Jadi ini semua penggunaan madhi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, bila kamu nak bersembahyang. Bukan kamu telah bersembahyang, telah qumtum tu qama, qumtum tu makna fi'il madhi tu. Kalau nak kira zahir dia, bila kamu telah sudah bersembahyang, baru ambil wuduk. Takkan begitu maknanya. Bukan begitu. Sebelum sembahyang dah ambil wuduknya. Selepas sembahyang tak perlu dah. Ambil air sembahyang tu diperintahkan untuk kita bersembahyang. Tapi dia guna fi'il madhi di situ. Jadi orang yang belajar dia tahu. Bila idza sebelum fi'il madhi, idza qumtum misalnya. Idza qumtum, di situ dia ada takdir di situ. Ada sesuatu yang dibuat. Maksudnya idza aradtumul qiyam ila shalah. Idza qumtum ila shalah, idza aradtumul qiyam ila shalah. Aradtum, arada. Di sana ni lah. Ni arada. Arada. Idza aradtum al-qiyam ila shalah. Bila kamu nak bersembahyang. Makna ada air sembahyang ni tidak perlu lama sebelum bersembahyang. Kalau kita tak ada air sembahyang pun tak berdosa. Tetapi kalau kita nak sembahyang, dekat nak sembahyang, kenalah ada wuduk. Begitu maksudnya. Idza aradtum al-qiyam ila shalah. Itu maksudnya. Saya bagi contoh, tengoklah biar kita nampak sendiri ya. Contoh tu. Jadi penggunaan fi'il madhi ni luas. Jadi kita jangan keliru lah. Ni saya ambil Maktabah Syamilah. Ini mudah nak guna ya. Ia sangat mesra pengguna. Idza qumtum ila shalah. Baik, kita tengok. Ni cuba tengok. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Qumtum ni qama lah asalnya. Maknanya fi'il madhi lah. Apa ni? Baik. Sekarang ni fi'il madhi diguna. Adakah di sini dengan makna bila kamu telah selesai bersembahyang, maka hendaklah kamu basuh muka kamu, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki hingga buku lali? Gitu ke?
Tidak. Tak ada siapa pun yang faham gitu. Tak ada seorang pun. Ulama. Apalagi kalau kata imam mujtahidin. Imam-imam mujtahidin yang faham setelah bersemayam, barulah kita ambil air semayam. Tuhan perintah kononnya. Tak ada siapa pun yang faham gitu. Sebab apa? Sebab qumtum. Ni walaupun dia ni fi'il madhi, apabila ada idza sebelumnya, maka lain cerita. Jadi idza aradtum, ni kena pandai lah. Idza arad pasal qumtum ni, idza aradtum al-qiyam. Qama ni qiyam masdar. Idza aradtum al-qiyama ila salat. Bila kamu hendak bersembahyang. Jadi katabah ceritanya di sini, katabah ni walaupun katabah saja sudah boleh kita pakai dengan makna hendak di sini. Jadi kalau begitu samalah dengan ni. Cuma perkataan arada saja tidak diguna. Katabah itu pun dia boleh memberi makna begini juga. Dan kalau boleh makna begitu, kenapa perlu nyatakan syak tu? Jawabnya, lafaz itu, lafaz yang dikira, bukan makna. Kalau nak kira dari segi makna, yang ni pun boleh dah. Katabah saja ni pun boleh dah. Sebab dia boleh mengandungi makna mahu ataupun hendak. Tetapi amanahnya perawi ni, dia sebut lafaz itu yang digunakan oleh Anas itu begini ke atau begini, katabah ke atau arada an yaktuba. Itu amanahnya. Ada situlah letaknya kelebihan perawi ni. Kalau perawi tidak kuat, begini ceritanya perawi tidak kuat, mungkin dia tak nyatakan syak itu. Padahal dia tahu. Bahawa dalam sanad ini ada perawi yang syak. Dia tahu, tapi dia tidak cerita. Sebab apa? Mungkin dia tak cerita tu, dia nak menyatakan dia ingat perawi-perawi yang tersebut di dalam hadis ini, sanad ini betul-betul ingat. Jadi kuatlah. Dia begitu. Itu tidak amanah panggil. Itu dipanggil tidak amanah. Kalau kita ragu, kena nyatakanlah keraguan kita, tak jadi masalah. Orang yang hafiz, katakanlah contohnya hafal Quran lah, orang panggil hafiz kan, hafiz. Baik, hafiz tu, adakah makna bila kita kata hafiz tu tidak mungkin dia bila-bila masa pun tak terlupa baca Quran? Ada juga terlupa. Tapi oleh kerana dia telah melalui satu proses pengajian yang formal, menghafal Al-Quran, dia tetap dipanggil hafiz juga, walaupun dia ada juga tersalah, terlupa. Begitulah juga di sini. Sini perawi tu hafiz, macam Abdullah tu hafiz, Syu'bah ni hafiz. Jadi macam mana dia boleh terlupa? Jawabnya macam tadi lah. Kalau yang hafal Quran tu, baca tiap-tiap hari tu pun boleh terlupa, bagaimana dengan hadis ni? Jadi cara penggunaan seperti ini menunjukkan amanahnya perawi itu. Mana ia lebih menyenangkan hati kita daripada orang yang menyembunyikan sesuatu untuk menutup kekurangan dia. Faqila lahu ni makna asalnya, maka dikatakan kepadanya, yakni kepada Nabi. Saya terus begini, maka ada sahabat berkata kepadanya. Jadi qila tu siapa yang kata begitu? Sahabat yang kata begitu, walaupun tidak disebut siapa, sebab tidak jelas namanya, lalu disebutkan qila, tetapi yang berkata begini ialah sahabat. Bahawa mereka yang raja-raja atau pembesar negeri tidak membaca surat, maksudnya tidak menerima surat, tidak melayanlah surat-surat yang dihantarkan kepadanya kecuali yang dicop. Itu ceritanya. Maka Nabi SAW pun menggunakan cincin. Semenjak itulah Nabi SAW guna cincin. Cincin itu bukan cincin biasa yang ada permata ke apa ke, tak.
cincin itu yang terukir pada muka dia tu, Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Tujuannya apa? Bila tulis surat dia nak cop, nak guna cincin itu sebagai cop. Menandakan ini surat daripada orang-orang tertentu, orang ni. Kalau di sini surat daripada Nabi, dan Nabi itu Muhammad itu adalah Rasul Allah. Cuba kita tengok di sini. Satu riwayat yang dinukilkan oleh Ad-Daraqutni di dalam kitabnya Al-Afrad membayangkan bahawa sahabat yang telah membuat cincin berukir seperti itu ialah Ya'la bin Umayyah. Sesetengah ulama yakin cincin itu ditempa pada tahun ke-6 Hijrah. Sebab pada tahun itulah bila berlaku perdamaian, perjanjian damai di Hudaibiyah antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah, maka amanlah sedikit keadaan. Pada ketika itulah Nabi mengambil peluang untuk berdakwah lebih jauh dengan menghantar surat kepada pemimpin-pemimpin dan raja-raja di sekeliling baginda, sampai kepada Rum, Raja Rum dan Raja Parsi. Itu pada tahun yang ke-6. Sebelum itu tidak. Ibnu Sayyidin Nas pula yakin ia ditempa pada tahun ke-7. Itu mengikut. Berbezalah, tapi sebelum tahun 6 tu bukan. Tidak. Sama ada tahun ke-6 atau tahun ke-7. Itulah zaman Rasulullah SAW berdakwah kepada pemimpin-pemimpin negara atau negeri di sekitarnya. Aku semacam nampak lagi, ini kata Anas, aku semacam nampak lagi putih bersinar cincin itu di tangannya, di tangan Nabi, di jari Nabi lah maksudnya. Kadang-kadang kita sebut tangan, padahal maksudnya jari. Maksudnya jari. Itu biasalah. Dalam bahasa kita pun disebut begitu juga. Kadang-kadang yang dimaksudkan jari, orang pakai cincin dekat jari, tetapi disebut tangan. Dalam bahasa kita pun begitu. Dalam bahasa Arab lagilah banyak yang seumpama ini dipanggil itlaqil juz, itlaqil kull wa iradatil juz'i. Sebutkan semua, tetapi yang dimaksudkan ialah sebahagian daripada semua. Bukan semua sekali, bukan tangan semua sekali, tetapi sebahagian. Ini penggunaan tangan dengan makna jari ini dipanggil dalam ilmu balaghah majaz mursal, itlaqil kull wa iradatil juz'i. Sebut semua tangan, tapi yang dimaksudkan bukan semua tangan ini. Sebab kalau tangan ni jauh perginya. Tadi kita pernah baca dah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan hingga siku. Siku ni pun tangan lagi ni. Tetapi semua tahu yang pakai cincin ni dekat jari. Jadi ni panggil sebut walaupun semua tangan, tapi yang dimaksudkan sebahagian. Yang ni maksudnya jari. Banyak macam tu. Saya baca Quran dah pagi ni, baca Quran dah pagi ni. Quran itu, sebuah Quran itu pun Quran. Kalau baca satu juz pun Quran juga. Jadi sebutkan satu juz, sebutkan satu Quran sedangkan yang kita maksudkan satu juz. Boleh. Saya dah baca Quran pagi ni. Maksudnya saya telah baca satu juzuk daripada Quran. Dan tidak salah kita kata kita telah baca Quran dah pagi ni. Baru salah apabila kita kata kita telah baca dah semua sekali Quran, padahal kita baca satu juzuknya. Itu baru salah. Tapi kalau sekadar sebut Quran yang boleh memberi makna semua sekali dan boleh juga memberi makna sebahagian daripadanya, itu tidak salah. Itu tidak salah.
Itu cara penggunaan cara penggunaan itu. Aku masih lagi, aku semacam nampak lagi. Ni, putih bersinar kerana ia cincin perak yang masih baru. Sebab apa dia bersinar? Pasal perak. Nabi pakai itu cincin perak dan masih baru. Emas pula adalah logam yang diharamkan kepada kaum lelaki sebagai perhiasan ataupun sebagai cop dan sebagainya. Tak bolehlah kalau dipakai itu sebagai cincin. Jadi dia pakai ni yang perak. Kata-kata Anas radhiyallahu anhu ini diucapkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Beliau pula seorang sahabat yang berumur panjang. Ketika meninggal dunia, umur beliau telah melebihi 100 tahun. Kata-kata Anas radhiyallahu anhu ini juga menunjukkan perhatian yang diberikan oleh para sahabat terhadap manusia yang paling dikasihinya. Membuatkannya sentiasa mengingati perincian sehalus sinar cincin di jari. Seolah-olahnya ia baru sahaja berlaku. Walaupun sebenarnya sudah lama peristiwa itu berlaku. Ketika Anas meriwayatkan hadis ni lama dah benda tu berlaku. Tapi dia duduk cerita, dia kata aku semacam nampak lagi sinar cincin itu di tangan Nabi. Nampak lagi putih bersinar cincin itu di tangan, yang ni di jari Nabi SAW. Ni kenangan, dia mengenang kembali. Inilah gambaran orang yang sayang dan cinta kepada seseorang. Dia akan dia akan ingat segala perincian yang berlaku di antara dia dengan orang yang dikasihi. Pengalaman itu akan diingat dia. Dia akan ingat. Sampai bila-bila masih duduk nampak-nampak lagi. Begitulah manusia dengan orang yang disayanginya. Orang yang disayanginya. Sedangkan kalau orang lain dia tidak begitu. Kalau orang yang dia tidak sayang, tidak begitu. Dia tak ambil hal pun. Sehari dua saja sudah terlupa dah. Tetapi kalau orang tu orang yang sangat disayanginya, ini sebenarnya gambaran, satu contoh sayangnya Anas itu ataupun sahabat Nabi secara umumnya, sebab orang yang lain-lain pun begitu juga. Sayangnya mereka kepada Nabi SAW. Cincin Rasulullah ini diwarisi oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Nabi SAW pakai itu sebagai ketua negara. Jadi diwarisi sebagai pemimpin negara, bukan diwarisi sebagai pesaka, tidak. Sebab Nabi SAW tidak meninggalkan pesaka. Apa yang ditinggalkannya menjadi sedekah. Kalau harta biasa ni. Tetapi cincin itu dia pakai sebagai pemimpin negara. Jadi patutlah kalau selepas dia, Sayyidina Abu Bakar pula yang pegang, yang pakai. Diwarisi di sini maksudnya mengguna, bukan diterima sebagai pesaka, tidak. Sebab pesaka tak ada. Umar dan Uthman, selepas Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar pegang. Dan dia guna cop itulah juga. Umar dan Uthman pun bersama juga. Tetapi kemudiannya terjatuh ke dalam telaga Aris. Nama telaga itu Aris. Dan tidak ditemui walaupun dicari sekian lama. Di zaman Sayyidina Uthman duduk di atas, di tepi telaga Aris. Biasalah kadang-kadang orang ni, manusia ni ada jenis dia putar-putar, entah apa dia berasa, dia putar-putar cincin, dia pulas-pulas cincin tu. Ataupun tabiat orang ni tak sama kan. Sayyidina Uthman tu dia buat begitu, tiba-tiba terjatuh. Bila terjatuh tu hilang dan tak ada lagi. Mana Sayyidina Ali tak sempat pegang cincin itu. Rasulullah SAW ada memakai cincin, namun baginda tidak selalu memakainya. Dipakainya pula bukan pada setiap masa. Kalau cincin lain pun dia tidak sentiasa pakai.
Ketika ke tempat membuang air, baginda akan menanggalkannya. Ini kalau yang inilah sebab ada nama Allah di situ. Daripada situlah ulama buat kesimpulan, kalau sesuatu yang ada nama Allah tak elok kita pakai, bawa masuk ke tempat buang air ataupun tandas. Sebab Nabi SAW pun buat begitu juga. Bila nak buang air, dia pecat kan. Dia tanggalkan cincin itu. Pada ketika-ketika yang lain, baginda memusingkan bahagian kepala cincin ke dalam. Ada juga dia begitu. Itu kita dapat ketahui daripada hadis-hadis. Baginda sendiri memakainya untuk urusan rasmi kerajaan sahaja, bukan sebagai perhiasan, bukan juga sebagai azimat, penguat dan penarik rezeki. Sunnah memakai cincin hanya sekadar keperluan kerja sahaja, bukan untuk perhiasan, kerana sahabat-sahabat juga tidak memakainya melainkan untuk tujuan kerja. Walaupun ada juga yang pakai, bolehlah kita pakai, tetapi kalau kita perhati kepada tujuan asal mereka, bukan semata-mata untuk perhiasan. Kecuali kalau perempuan, sahabat-sahabat yang perempuan itu ada. Secara asasnya memakai cincin untuk khasiat permata dibolehkan hanya jika dianggap seperti khasiat akar kayu sahaja. Tidak boleh dipakai dengan anggapan melampau seperti membawa tuah, menarik rezeki dan sebagainya, kerana ia membawa kepada kesyirikan. Bagi kaum wanita pula, tidak mengapa memakai cincin untuk berhias, kerana isteri-isteri Rasulullah SAW juga ada memakainya, termasuk cincin emas dan perak. Jadi itulah yang dapat kita tengok di sini. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam setengah-setengah riwayat itu, dia ada sebut kedudukan Muhammad Rasulullah yang terukir di atas cincin tu. Jadi Muhammad di atas macam-macam 3 baris begitulah, 3 baris. Allah di atas, Rasul di tengah, Muhammad di bawah. Jadi Muhammad Rasulullah itu dibaca dari bawah ke atas. Begitu bentuk dia tu, bentuk ukiran dia tu. Di atas Allah, di tengah Rasul, dan di bawah sekali Muhammad. Ini Muhammad Rasulullah itu maksudnya dibaca dari bawah ke atas. Dan berdasarkan surat Nabi yang ditemui Dr. Hamidullah di dalam kitabnya Al-Wathaiq As-Siyasiyah fil Ahd Nabawi wal Khilafah Ar-Rashidah. Dalam kitab itu dia ada gambar surat itu. Memang begitu betul lah seperti yang tersebut di dalam setengah-setengah riwayat itu. Allah di atas, Rasul di tengah, dan Muhammad di bawah. Dalam buku tu ada gambar. Sebab surat-surat Nabi ni kalau yang dikirimkan kepada Herakl misalnya, Maharaja Rum itu, dia simpan dengan baik. Dan surat Nabi itu bukan satu, banyak. Jadi masih ada lagi manusia sempat mengambil gambar-gambar itu. Baik, yakni Syu'bah terus bertanya kepada, siapakah yang berkata ukiran di cincinnya Muhammad Rasulullah? Seperti saya kata tadilah, Qatadah menjawab Anas. Sebab Syu'bah ni dia takut Qatadah ni dia ambil daripada orang lain ukiran di cincinnya Muhammad Rasulullah. Dia takut ini termasuk dalam mudraj, termasuk dalam apa yang disisipkan oleh perawi. Jawabnya tidak. Ini juga termasuk yang disebut oleh Anas. Sebab apa Syu'bah ni meragui begitu? Sebab Qatadah ni mudallis. Kalau kita tengok di sini contohnya, ini sebagai contoh al-mudallisin. Cuba tengok ni. Khulasatul kitab riwayatil mudallisin fi sahih al-Bukhari. Asma'ul mudallisin
at-tabyin li asma'il mudallisin, dzikrul mudallisin, tabaqat al-mudallisin. Ni sama kita ni. Dzikrul mudallisin sama, al-mudallisin, tabaqatul mudallisin, at-tabyin li asma'il mudallisin, asma' mudallisin ni. Cuba kita tengok. Ni cara nak cari ya. Kepada yang sudah biasa tu tak apalah. Kepada yang belum biasa, nak ceritanya ulama-ulama ada tulis kitab-kitab khusus yang ada dalam Syamilah ni, antaranya ini kitab-kitabnya tentang perawi mudallis sahaja. Perawi mudallis tu makna perawi yang selalu membuang perawi di atasnya dan terus menyebutkan perawi di atas lagi daripada itu dengan menyembunyikan perawi yang betul-betul dia mengambil daripadanya. Itu mudallis namanya, seperti itu. Baik, Qatadah. Kita tengok, keluar nama dia. Qatadah masyhur bitadlis. Ni yang ke-44 ni. Terkenal sebagai mudallis. Tengoklah dalam kitab mana pun akan keluar nama ni. Tengok ni. Ni. Okey, ni tidak. Ni Qatadah bin Di'amah As-Sadusi masyhur aidan min jumlatit tabi'in. Ini pun terkenal di kalangan tabi'in sebagai perawi mudallis. Dalam kitab lain ni cuba tengok Qatadah sama, iaitu murid Anas bin Malik. Dia ni hafiz di zamannya tetapi terkenal dengan tadlis. Siapa yang kata dia ni mudallis? Nasa'i dan ulama-ulama hadis yang lain menyifatkannya sebagai perawi mudallis. Cuba tengok ni. Banyaklah dalam kitab-kitab. Bagai-bagai kitab ni ada sebut. Mesti ada dia ni. Kitab mana pun. Ni. Mesti ada. Ini sebab itu kita nak faham kenapa Anas, Syu'bah tanya Qatadah tu begitu, kenapa? Jadi jawabnya sebab dia mudallis. Syu'bah takut atau maksud dia nak menghilangkan kekeliruan lah. Takut Qatadah tidak menerima lafaz itu secara langsung daripada Anas. Bahkan itu daripada orang lain yang dia tidak sebut nama. Orang tu yang sebut bahagian tu. Dia takut begitu. Ataupun dengan maksud untuk memastikanlah, menghilangkan keraguan. Ada orang tahu dah dia ni selalu buat begitu. Untuk menghilangkan keraguan, dia tanya. Qatadah kata Anas yang kata begitu. Jadi ini cara kita nak faham apa yang terkandung di dalam hadis itu. Habislah nota ini, kita berpindah kepada nota satu lagi. Ini nota hari ini. Nota hari ini, iaitu kita masuk ke bab yang ke-8. Ya. Bab man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis wa man ra'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Itu tajuk. Dia panggil tarjamatul bab. Tajuk bab. Lepas tu di bawahnya setakat itulah. Di bawahnya terus ada hadis. Berbeza dengan bab ke-7 sebelum ni. Dia buat tajuk bab, lepas tu di bawah tu dia bawa macam-macam lagi. Ta'liqat. Berupa hadis, berupa asar, di bawah tu. Banyak yang ke-7 sebelum ni. Ini yang ke-8 ni sekadar itu saja. Sekadar ini saja tajuknya. Baik. Hadis di bawah bab ini hanya satu saja. Imam Bukhari tak banyak hadis dia di bawah bab-bab. Ini hadisnya. Iaitu hadis yang ke-67. Hadis yang ke-67. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر
فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. Itulah hadisnya. Saya dah baca banyak tadi. Saya nak minta sesiapalah daripada peserta kita dibaca pula ya. Terjemahan hadis itu terlebih dahulu, kemudian kita akan ikuti dengan membaca nota-notanya pula ya. Ini hadis yang ke-67. Sila, siapa nak baca ni? Sila. Kalau tidak saya saja yang baca, jadi majlis jadi kaku ya. Sila, siapa? Maulana. Ya, siapa ni? Saya boleh baca Wan Ruslan daripada Terengganu. Ya, boleh. Silakan Wan Ruslan. Ya. Nota, okey. Hadis yang ke-67. Baca terjemahan, kita boleh baca lagi terjemahan hadis. Okay. Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan kepada kami, katanya Malik meriwayatkan kepadaku daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, Zahid bin Suhail, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, Zaid bin Suhail, bahawa Abu Murrah, hamba bebasan Aqil bin Abi Talib, meriwayatkan kepadanya daripada Abi Waqid Al-Laythi, kata beliau ya, teruskan. Sesungguhnya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang 3 orang laki-laki. 2 daripadanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi terus pergi meninggalkan majlis itu. Perawi berkata, kedua-dua orang yang masuk tadi duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seorang daripadanya melihat ada ruang dalam halqah, maka dia memenuhi ruang itu. Dan yang seorang lagi pula duduk di belakang orang lain. Manakala yang ketiga berpaling pergi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada bicaranya, beliau bersabda, "Mahukah kamu aku ceritakan tentang 3 orang yang datang tadi? Yang pertama daripada mereka telah mencari tempat perlindungan di sisi Allah, maka Allah melindunginya. Dan yang kedua malu, maka Allah juga malu kepadanya. Manakala yang ketiga pula dia berpaling, maka Allah berpaling daripadanya." Itu hadisnya. Tidak panjang. Tetapi nota ni hari ini bincangkan tentang hadis ini saja ya. Di celah-celah tu di mana dirasakan perlu ada huraian, ada nota di situ ya. Ismail dalam bracket tu, dalam kurungan itu, maknanya dalam teks asal ni tak ada. Tetapi Ismail tu ramai kan. Ismail mana? Jadi ini tambahan daripada saya lah. Kalau kita tengok di dalam syarah-syarah hadis pun dia ada sebut begini juga, untuk menghilangkan kekeliruan. Meriwayatkan kepada kami. Katanya Malik, ini Imam Malik lah,
meriwayatkan kepadaku daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Jadi Abi Talha tu nama sebenarnya Zaid bin Suhail. Ayah tiri Anas bin Malik. Ayah tiri dia. Tak apalah. Ini Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Tentang Ismail, tentang Imam Malik, itu biodatanya telah pun disebutkan sebelum ini. Jadi tidak disebut lagi, tidak diulangi lagi cerita tentang mereka. Yang belum lagi ada ialah dalam sanad ini, iaitu Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Siapa Ishaq ini? Sila Wan Ruslan tadi, sila baca nota dia pula. Sama Nota ni. nombor 100 ya. Nota 100. Ishaq bin Abdullah. Saya nak betulkan sikit. Saya nak betulkan sikit. Bukan Ishaq. Bukan Ishaq. Ishaq. Nabi Ishaq. Nabi Ishaq. Ishaq. Silakan. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ialah anak saudara Anas bin Malik sebelah ibu. Beliau tinggal di rumah datuknya Abu Talhah di Madinah. Ishaq seorang tabi'in. Beliau mendengar dan menerima hadis daripada ayahnya sendiri, pakcik sebelah ibunya Anas bin Malik dan lain-lain. Para ulama hadis bersepakat tentang kesikahannya. Dialah yang paling terkenal dan paling banyak meriwayatkan hadis di antara saudara-saudaranya, iaitu Abdullah, Yaqub, Ismail dan Umar. Semua mereka anak Abdullah. Malik tidak mengutamakan sesiapa pun di dalam hadis daripada Ishaq. Ishaq meninggal dunia. Malik tu maksudnya Imam Malik lah. Silakan teruskan. Ishaq meninggal dunia pada tahun 132 Hijrah. Ke-66 pengarang kitab utama hadis Al-Jami'ah menerima riwayat beliau. Kalau dalam kitab kita ada disebut Rawahul Jama'ah. Al-Jama'ah tu maksud pengarang 6 kitab utama hadis. Menerima riwayat beliau. Mana riwayat dia ni ada di dalam kitab-kitab ke-66 kitab utama hadis itu. Riwayat siapa? Riwayat Ishaq bin Abdullah ini. Kemudian nota seterusnya, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha bahawa Abu Murrah. Di sini Abu Murrah pula. Siapa Abu Murrah ni? Biodata dia. Sila baca lagi. Sambung lagi. 101. Namanya Yazid, hamba bebasan Aqil bin Abi Talib. Abu Murrah meriwayatkan hadis daripada Ammar bin Al-As, Abu Hurairah, Abu Al-Darda dan Abu Waqid. Beliau juga salah seorang perawi 6 kitab utama hadis. Ibnu Hibban, Al-Zahabi, Hafiz Ibnu Hajar dan lain-lain mengatakan Abu Murrah seorang perawi siqah. Siqah juga. Okey. Ini kita serba sedikit ya tentang perawi-perawi bagi hadis ini. Seterusnya meriwayatkan kepadanya mana Abu Murrah kata meriwayatkan kepadanya, ini perawi di bawah lah, Ishaq kata Abu Murrah meriwayatkan kepadanya daripada Abi Waqid Al-Laythi. Siapa pula Abu Waqid Al-Laythi ni? Silakan baca. Silakan. 102. Terdapat 3 pendapat ulama tentang nama sebenarnya. Ada yang berkata Harith bin Malik, ada pula yang berkata Harith bin Auf, dan ada juga yang berkata nama sebenarnya ialah Auf bin Al-Harith. Bagaimanapun beliau lebih terkenal dengan nama kunyahnya iaitu Abu Waqid.
Abu Waqid, dia lebih terkenal dengan nama itulah. Teruskan bawah ni. Imam Bukhari, Ibn Hibban, Al-Bawardi dan Abu Ahmad Al-Hakim menyebut Abu Waqid sebagai salah seorang sahabat ahli Badar. Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq pula tidak menyenaraikan nama Abu Waqid sebagai ahli Badar. Selain meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Abu Waqid juga meriwayatkan hadis daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Senarai orang-orang yang meriwayatkan daripadanya pula panjang. Antaranya Sa'id bin Al-Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Az-Zubair, Abu Murrah dan lain-lain. Di kalangan sahabat terdapat 3 orang yang memakai kunyah ini. Abu Waqid pertamanya ialah perawi hadis ke-67 ini ialah Abu Waqid Al-Laythi. Kedua, Abu Waqid Maula, hamba bebasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Umar Zazan. Abu Umar Zazan adalah antara orang yang meriwayatkan daripadanya. Ketiga, Abu Waqid An-Numairi. Nafi' bin Sarjis adalah antara orang yang meriwayatkan daripadanya. Sebanyak 24 hadis telah diriwayatkan oleh para ulama hadis daripada beliau. Satu daripadanya telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, iaitu hadis ke-67 ini. Abu Waqid meninggal dunia pada tahun ke-68 Hijrah ketika berusia 85 tahun. Inilah yang lebih tepat berkenaan umur beliau ketika wafat. Sebab ada yang kata umur dia 75. Tetapi yang lebih tepatnya ialah 85. Kemudian kita pergi kepada nota seterusnya. Sesungguhnya pernah Rasulullah SAW duduk di dalam masjid bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang 3 orang laki-laki. Jadi kita ini dipanggil Al-Mubahamat. Al-Mubahamat. Nama-nama yang mubham, yang samar. 3 orang laki-laki. Siapa 3 orang lelaki? Apa namanya? Ni kalau dalam salah satu cabang pengajian hadis, ialah membincangkan tentang perawi-perawi yang samar, tidak jelas namanya di dalam hadis. Misalnya disebut 3 orang laki-laki. Siapa 3 orang laki-laki yang dimaksudkan itu? Ulama-ulama akan kaji, ya. Ulama-ulama hadis kaji siapa. Ada yang mereka dapat kesan, ada yang mereka tidak dapat kesan. Disebutkan secara umum begitu sahaja. Di sisi sahabat-sahabat yang ada dalam majlis ramai itu, tentu sekali mereka kenal. Kalau tak kenal semua pun kenal seorang dua. Tapi tetap tidak disebut namanya. Cuba kita tengok di sini, nota 103, baca lagi. Sila. 103, Hafiz Ibn Hajar mengatakan tidak dapat diketahui melalui mana-mana saluran riwayat pun siapakah nama 3 orang yang datang sebagaimana tersebut di dalam hadis ini. Jadi begini, salah satu ciri hadis sahih di kalangan ahli sunnah wal jamaah, kena ingat ini, ialah tidak menyebutkan nama orang yang terlibat dalam satu peristiwa sekiranya ia memberi kesan tidak baik, sekiranya menyebabkan orang pandang serum terhadapnya. Dalam hadis-hadis biasanya tak akan sebut nama. Macam di sini ada yang disebut baik, ada juga yang disebut tidak baik. Jadi itu salah satu ciri lah kitab-kitab hadis sahih. Berbeza dengan kitab-kitab hadis tidak sahih. Banyak disebutkan nama. Sedangkan dengan menyebut nama itu boleh menyebabkan ia dipandang serum, dipandang tidak baik.
oleh orang yang datang kemudian. Sedangkan boleh jadi orang yang berkenaan itu sudah bertaubat, kemudian yang tidak begitu lagi. Itu hanya cerita pada suatu ketika. Cerita dia pada suatu ketika. Bukan dia sampai akhir hayat begitu, berperangai begitu. Sebab itu antara rahsia kenapa di dalam hadis-hadis ni ada nama-nama yang tidak disebutkan dengan jelas. Di situ kalau terutamanya ada yang tidak bagus lah, yang tidak bagus atau meninggalkan kesan yang buruk kepada pembaca. Baik, dua daripadanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi terus pergi meninggalkan majlis itu. Perawi berkata, kedua-dua orang yang masuk tadi duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kemudiannya. Pergi duduk. Tetapi seorang daripadanya melihat ada ruang dalam halqah. Maka dia memenuhi ruang itu. Maksudnya sebelum duduk tu, yang seorang tu dia tengok dulu, dia tengok ada tempat kosong ke tidak di hadapan. Lalu dia nampak ada tempat kosong. Dia pergi. Dengan sopan pergi ke hadapan. Dengan sopan dia pergi ke hadapan. Dengan tidak melangkah belakang orang, dia pergi ke hadapan. Dan yang seorang lagi pula duduk di belakang orang lain. Yang seorang lagi yang duduk tu, kemudiannya duduk tu, yang seorang lagi tu, dia duduk di belakang saja. Mungkin dia juga nampak ada ruang di hadapan tapi dia tidak pergi. Dia duduk di belakang saja. Manakala yang ketiga berpaling pergi. Yang ketiga tu tak duduk langsung, tak singgah langsung, terus pergi. Terus pergi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dalam majlis dia tu, adalah dia bercakap-cakap. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut begini. Mahukah kamu aku ceritakan tentang 3 orang yang datang tadi? Mana daripada jauh orang nampak 3 tu bertiga tu mari. Mari bila sampai dekat tu, 2 ni masuk dalam majlis ilmu. 1 lagi pusing ke lain, pergi. Jadi di sini kita ada nota 104. Terus baca lagi, silakan. Nota 104. Perbuatan sahabat ini menunjukkan kecerdikan dan elok adabnya kerana tidak terus berlangkah ke tengah-tengah hadirin semata-mata untuk berada di hadapan, tetapi memerhati dan melihat terlebih dahulu di manakah ada ruang kosong untuk dipenuhinya. Perbuatannya menyelamatkan daripada balasan akhirat yang menyelamatkannya. Perbuatannya menyelamatkannya daripada balasan akhirat yang disebutkan sebagai melintasi sirat dengan kaki di atas dan kepala di bawah kerana telah melangkah dan kurang adab sehingga menyakiti orang lain. Itu ada dalam hadis yang lain lah. Kadang-kadang kita di tempat, di majlis-majlis yang baik-baik, majlis ilmu misalnya, kita rasa baguslah kita ni, dapat ganjaran yang baik lah sepenuhnya. Tidak. Ada kalanya kalau kita buat tak kena dalam majlis itu, macam lain pula akibatnya. Macam di sini ada dalam hadis disebutkan orang yang melangkah belakang orang, menyakiti orang, walaupun dengan maksud dia nak pergi ke depan, dengan maksud yang baik, itu akan jadi sungsang berjalannya di atas sirat nanti. Jadi dengan cara dia bercermat begitu, berarti dia menyelamatkan diri. Jangan kita ingat apabila kita buat sesuatu yang baik, maka tak perlu lagi kita menjaga adab. Majlis ada adabnya. Mesti kita jaga adab majlis. Begitu juga setiap keadaan ada adabnya yang tersendiri. Adab itu mesti dijaga. Itulah yang Imam Bukhari nak ceritakan. Kita bila belajar mesti ada adab, jaga adab dan disiplin itu. Ada etika-etikanya, kena jaga. Barulah kita dapat keberkatan ilmu. Itu. Seterusnya 105. Beliau berkata, mahukah kamu aku ceritakan tentang 3 orang yang datang tadi?
Ni saya nak, kalau boleh orang lain pula baca, boleh ke? Tidak seorang saja baca. Sila. Siapa lagi nak baca? Saya Maulana. Ya, sila. Arsyad Saya Kasmi. Maulana. Ya saya. Ya, sila baca. Sila. Sambung ni, Bismillah. 105. 105. Rasulullah SAW ingin menceritakan tentang 3 jenis pelajar. 1. Pelajar yang apabila belajar akan berada di hadapan guru, dan kalau ada ruangan yang kosong, ia akan memenuhi ruangan itu. 2. Pelajar yang malu kepada gurunya itu boleh jadi kerana takut diketahui sedang mengantuk, atau kerana tidak boleh meluruskan kaki, atau takut disoal guru, atau takut diketahui orang sebagai seorang pelajar kerana berada di hadapan, atau kerana merasa kurangnya ilmu di dada dan tidak layak berada di hadapan, atau lain-lain. 3. Pelajar yang apabila orang sedang belajar, dia pergi ke tempat lain. Ini Nabi SAW sebenarnya nak cerita 3 macam, 3 jenis pelajar. Jadi apa hasil yang masing-masing pula? Teruskan. 106. Kenapa jadi bergema suara saya? Dekat dengan speaker Maulana. Iyakah? Saya dulu 106. Silakan. Jenis pelajar yang pertama datang kepada Allah dan memasukkan dirinya ke dalam majlis Rasulullah SAW. Lalu Allah membalasnya dengan memasukkannya ke dalam rahmat dan keredaannya. 107. Malu kerana sebab yang baik dan munasabah. Bukan malu buat-buatan dan memilih untuk berada di belakang supaya mudah untuk tidur atau keluar dari majlis ilmu. Contohnya ialah untuk mengelakkan berlakunya gangguan majlis ilmu disebabkan dirinya, atau merasakan dirinya kurang bersedia dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga balasannya. Cuma tidak penuh, seolah-olah Allah juga malu untuk memberikan balasan yang sempurna kepadanya. Malu untuk berbuat sesuatu akan menyebabkan perbuatan itu tidak dilakukan sepenuhnya. Malu untuk belajar akan membuatkan ilmu tidak diperolehi sepenuhnya. Akibatnya balasan Allah kepadanya juga diberikan tidak sepenuhnya. 108. Ya. Sambung Maulana. Sambung, silakan. Nota 108. Balasan Allah kepada hamba-Nya bergantung kepada sekuat mana kesungguhan hamba itu berusaha untuk mendapatkannya. Sesuai dengan hadis qudsi ini, qala Allahu azza wa jalla idza taqarraba abdi minni shibratan taqarrabtu min shibran taqarrabtu minhu zira'an wa idza naqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'a. Taqarrabtu minhu ba'a. Au bu'a. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Harwalatan. Okey. Tak baca. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan,
aku pergi kepadanya dengan berlari-lari anak. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Nur bin Humaid, Abu Ya'la, Abu Daud dan At-Tayalisi, Abu Daud At-Tayalisi. Abu Daud At-Tayalisi dan lain-lain. Ilmu pun begitu juga. Jika anda bersikap malu terhadapnya, maka sekadar kadaran sahaja ia akan diperolehi. Malu bertanya menyebabkan anda tidak akan tahu. Boleh jadi kita sendiri akan berasa tidak puas hati kerana telah malu untuk bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innama shifa'un suwar. Fa innama shifa'u Termasuk al-su'alu. fa innama shifa'ul su'aun. Bermaksud sesungguhnya penawar bagi kejahilan itu ialah bertanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Abdul Razak, At-Tabarani dan Al-Hakim. Malu itu boleh jadi kerana lewat, boleh jadi kerana tidak mahu bersesak-sesak dengan orang ramai, boleh jadi kerana bimbangkan salah faham gurunya terhadapnya. Malu yang sebegitu bukanlah semuanya tidak baik. Menurut riwayat Al-Hakim, orang yang malu dalam hadis yang dimaksudkan di sini bukannya kerana dia mahu duduk tetapi tiada tempat. Dia malu kerana pada asalnya hendak ke tempat lain. Namun kerana melalui berdekatan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berasa malu dan serba salah kalau tidak singgah walaupun sebentar. Orang berkenaan bahkan telah pergi juga tidak jauh dari situ tetapi kembali datang dan duduk. Teksnya adalah seperti berikut. Wa madha thani qalilan thumma ja'a fajalasa. Itu teks yang maksud dia macam saya sebut tadi lah. Teruskan. Yang ini. Walaupun dia malu untuk meninggalkan majlis ilmu kerana bimbangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya pergi, tetapi masih ada faedah dan kelebihan kepadanya berbanding yang langsung tidak menghadiri majlis ilmu. Cuma ia kurang baik kerana hatinya tidak tertarik kepada majlis ilmu. Hanya menyertainya kerana malu, ilmu yang diperolehinya juga akan kurang daripada orang yang pertama yang lebih bersungguh-sungguh. Teruskan. Lagi. Nota 109. Majlis ilmu adalah zikir, rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala boleh didapati padanya. Ilmu juga tentunya ada di situ. Maka tepat sekali kata sesetengah ulama al-i'rad an ajlisi lil ilmi al-i'rad an majlisil ilmi yuhibbul hirman. Yujibu. Okey, tak apa. Yujibul hirman. Maaf, gugur sangat. Gugur sikit. Tak apa. Bermaksud daripada majlis ilmu menyebabkan seseorang terhalang daripada mendapat rahmat dan keredaan Allah. Imam An-Nawawi perginya orang itu tidak kerana sesuatu keuzuran atau keperluan. Sebab orang yang menyertai majlis ilmu kerana sesuatu keperluan dan keuzuran tentu sekali tidak. Sebabnya ialah orang yang tidak menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan mana? Ya. Pandangan Imam Nawawi. Teruskan. Sebenarnya
Sebenarnya tidak ada hadis Sampai mana? yang jelas Dah baca menunjukkan. semua ni. Dah baca semua ni. Kita Pandangan. tak dengar tadi. Tak dengar. Okey. Ya, sila. Pandangan An-Nawawi itu memang wajar diterima sekiranya orang berkenaan adalah seorang Muslim. Tetapi tidak mungkinkah orang itu bukan Muslim atau seorang munafik? Ibnu Abdul Bar berpendapat orang itu adalah seorang munafik. Bagi beliau, seorang munafik sahaja dapat berpaling sebegitu rupa daripada majlis ilmu Rasulullah SAW. Sebenarnya tidak ada hadis yang jelas menunjukkan orang itu memang munafik. Bagaimanapun logik yang dipakai oleh Ibnu Abdul Bar itu cukup kuat dan sangat relevan. Ia tidak sepatutnya diketepikan dengan begitu sahaja. Okey. Sekarang ni baik. 1-1-0. Maka Allah juga malu padanya. Manakala yang ketiga pula dia berpaling. Maka Allah berpaling daripadanya. Ini 110. Kalau boleh orang lain pula, kita tukar-tukar orang. Boleh? Siapa nak baca? Teruskan. Saya Maulana. Siapa ni? Ada orang lain? Siapa? Saya Ridwan. Ridwan Ahmad. Daripada mana Ridwan ni? Saya daripada Kuala Kubu Baru. Ya. Sila baca ya. Nota 110 ni. Nota 110. Orang yang ketiga langsung tiada keinginan untuk mendapatkan ilmu. Berkaitan dengan orang jenis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anulzimukumuha wa antum laha karihun. Bermaksud, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya. Surah Hud ayat 28. Kalau kita inginkan ilmu, Allah akan memberikannya. Tetapi kalau kita tidak inginkan ilmu, adakah Allah akan berikannya juga? Jawapannya tidak. Bukan sunnatullah memberikan ilmu kepada orang yang tidak menginginkannya. Ketetapan Allah dalam dunia ini ialah Dia memberikan kepada orang yang berkehendak sesuai dengan tahap kehendak dan kemahuannya. Hadis ini memberikan satu prinsip agama Islam yang sangat signifikan, iaitu al-jaza' min jinsil ilm. Min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Yang bererti balasan diberikan mengikut jenis amalan. Kalau pergi ke majlis ilmu dengan maksud untuk mendapatkan perlindungan Allah, Allah akan memberikannya. Kalau dengan maksud untuk mendapatkan ilmu, itulah yang dia akan dapat. Semakin banyak perkara yang dikehendaki, semakin banyak yang akan diperolehi. Contohnya, mahu pahala, mahu ilmu supaya menjadi darah daging sehingga ke anak cucu. Bersemangat dalam usaha mendapatkan ilmu, mahu menjadi ahli ilmu, ingin bukan sekadar mendapat ilmu tetapi sehingga boleh mengajar pula dan lain-lain. Kalau malu pula, akan dapat sekadar yang malu itu sahaja. Kalau langsung tidak ada kemahuan, maka tidak akan dapat apa-apa. Tidak mendapat benda lain, tidak mengapa. Tidak mendapat ilmu, rugilah dunia akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bermaksud, sesiapa yang mengambil jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan jalan untuknya ke syurga. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hakim. Hadis ini mengetuk pintu minda umat Islam dan memberi peringatan kepada mereka bahawa kalau untuk mendapatkan dunia ini pun manusia boleh bersungguh-sungguh, bagaimana dengan orang-orang yang belajar agama, belajar Al-Quran dan belajar hadis yang hasilnya ialah memenangi dunia dan akhirat. Bagaimana boleh mereka tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya? Kalau ada juga orang yang belajar agama bersikap begitu, tentulah dia seorang yang memang tidak tahu nilai sebenar ilmu yang dipelajarinya.
Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, ia bersungguh-sungguh kerana mengetahui nilai ilmu itu sendiri. Bukan untuk menghadapi peperiksaan, bukan untuk memuaskan hati orang lain dan bukan juga untuk mencari kerja atau lain-lain. Ilmu hadis pula adalah ilmu yang boleh diguna sepanjang hayat. Boleh dijadikan sebagai panduan hidup. Cukup kepada orang yang mengetahui nilainya untuk bersungguh-sungguh mencapainya. Penggunaan perkataan malu istihyan. Istahya dan berpaling. A'rada untuk Allah di dalam hadis ini bukanlah dengan erti seperti sifat malu dan berpaling pada manusia atau lain-lain makhluk. Kerana itu adalah mustahil kepada Allah. Ia hanya digunakan secara majaz semata-mata. Majaz seperti ini dipanggil musyakalah dan muqabalah. Majaz, musyakalah wal muqabalah. Erti sebenar fastahyallahu minhu ialah maka Allah memaafkannya atau tidak menghukumnya atas perbuatannya itu. Erti sebenar fa'a'radallahu anhu, erti sebenar fa'a'radallahu anhu pula ialah maka Allah menghukumnya dengan memurkainya. Hakikatnya ialah apa yang tersebut sebagai majaz itu merupakan malzum yang tidak dimaksudkan. Sementara erti sebenarnya adalah lazim baginya yang dimaksudkan. Majaz seperti ini dipanggil musyakalah kerana perkataannya menyerupai perkataan yang telah tersebut sebelumnya. Walaupun makna sebenar kedua-duanya berlainan. Bukan di dalam hadis sahaja terdapat penggunaan majaz musyakalah ini. Di dalam Al-Quran juga terdapat banyak penggunaannya. Antaranya ialah dalam dua firman Allah berikut. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bermaksud dan mereka, iaitu orang-orang Yahudi yang kafir, itu pun merancangkan tipu daya, iaitu hendak membunuh Nabi Isa, dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah, Allah sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Surah Ali Imran ayat 54. Teruskan. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Bermaksud orang-orang munafik lelaki dan perempuan, sebahagian mereka sama dengan sebahagian yang lain, mereka masing-masing menyuruh membuat perkara yang jahat dan melarang dari perbuatan yang baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya, iaitu bakhil kedekut. Mereka telah melupakan, iaitu tidak menghiraukan perintah Allah, dan Allah juga melupakan, iaitu tidak menghiraukan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 67. Silakan lagi. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah yang pertama, hadis ini menggalakkan umat Islam supaya belajar dan mengikuti majlis ilmu. Kedua, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu kerana malu adalah sifat orang yang bersalah. Yang ketiga, manusia berasa malu apabila ada sesuatu kesalahan atau sesuatu yang tidak kena telah dilakukan. Yang keempat, malu belajar adalah salah satu sifat yang keji. Sayyiduna Aisyah sebaliknya pernah memuji wanita-wanita Ansar kerana mereka tidak malu belajar. Ni'man nisa'u nisa'al ansar. Nisa'ul Ansar. Ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Lam yakun yamna'uhunna haya'u an yatafaqqahna fid din. Bermaksud, sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar. Malu tidak menghalang mereka mendalami agama. Sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar, malu tidak menghalang mereka mendalami agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, orang yang duduk atau berada dalam majlis ilmu sebenarnya berada dalam perlindungan dan rahmat Allah.
Yang keenam, orang yang berpaling daripada ilmu agama dan tidak mahu mempelajarinya dimurkai Allah. Yang ketujuh, seseorang pelajar hendaklah berada di tempat yang membolehkannya menerima ilmu dengan baik. Yang kelapan, keelokan mengadakan halqah atau majlis ilmu di dalam masjid. Yang kesembilan, keelokan berada hampir dengan guru semasa belajar. Yang kesepuluh, keharusan memuji seseorang kerana perbuatannya yang baik. Yang ke-11, apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang keji dan tercela secara terbuka, boleh saja ia dikaitkan dengannya. Menyebutkan kejahatannya kepada seseorang supaya ia berhati-hati dengannya, tidak termasuk dalam bab mengumpat. Yang ke-12, orang yang tidak meredah halqah untuk pergi ke hadapan dengan melangkah belakang orang-orang yang telah berada di hadapan, termasuk dalam orang-orang yang beradab dan sopan. Yang ke-13, seseorang guru boleh saja menyebutkan sesuatu yang tidak ditanya oleh murid. Yang ke-14, orang yang mendahului orang-orang lain menduduki sesuatu tempat di dalam majlis adalah lebih berhak dengannya. Yang ke-15, keelokan memenuhi tempat-tempat yang masih kosong di dalam masjid. Lebih-lebih lagi Majlis. dalam majlis. Lebih-lebih lagi di bahagian hadapannya. Yang ke-16, keharusan meredah untuk pergi ke hadapan dengan tujuan memenuhi tempat kosong jika tidak menyakiti dan mengganggu sesiapa. Dalam keadaan boleh membuatkan orang-orang tersinggung perasaan pula, lebih elok duduk sahaja di mana-mana tempat kosong yang ada di belakang. Yang ke-17, Nabi SAW memuji orang yang bersusah payah dalam usahanya mencari kebaikan. Ini bab lain pula. Sekadar itulah dulu ya. Untuk hari ini masa kita pun dah habis. Kita akan berehat sekejap. Sekitar setengah jam lebih kurang kita rehat. Lepas tu kita akan sambung. Yang kedua pula. Iaitu ya. Sekadar itu dulu untuk setakat ni untuk kuliah Sahih Bukhari. Kita rehat sekejap ya. Assalamualaikum. Maulana. Ya, silakan. Saya dah banyak soalan, Maulana. Silakan. Okey, ada Ustaz nak tengok balik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan. Oh, banyak. Apa saya cubalah setakat mana yang. Okey. Silakan. Yang pertama sebab saya kan baru bacakan hari ni kan. Husnul Fikri. Ya. Oh, cantik nama tu. Alhamdulillah, mudah untuk faedah tak? Silakan. Okey, yang pertama yang tentang perbezaan antara hadatsana dengan akhbarana tu. Ya. Maknanya dia kata Bukhari dia tak bezakan antara kedua-dua tu. Ya. Okey, so soalan saya, kenapa Bukhari dia tak bezakan? Dan adakah dia samakan ni dalam kitab sahih saja ke ataupun dalam semua kitab ni? Semua. Tentang perbezaan antara hadatsana dengan akhbarana tu. Baik, saya nak tunjuk di sini nanti sekarang. Sebab kita ada belajar juga yang ni. Jadi Husnul Fikri ni datang lewat kan. Lewat sangat. Tapi yang datang dulu pun dia tak sempat juga dengan yang ni sebab kita dalam teratak hadis online ni kita sambung saja sebenarnya. Cuba tengok di sini. Ini kitab Syarah Ilal Tirmizi. Yang besok punya. Besok kita akan baca kitab ni. Cuba tengok di sini. Ni. Ini perbincangan di dalam kitab Ilal Tirmizi. Perkara pertama, perkara kedua, perkara ketiga, perkara keempat, perkara kelima, perkara keenam, perkara ketujuh, ke-8, ke-9, ke-11, masalah keujahan mursal. Jadi di sini ada ni, ni. Periwayatan hadis secara tahdits dan ikhbar sama saja darjatnya. Menurut Imam Tirmizi pun sama. Kalau kita tengok perkara ke-11 ni banyak dah nota ni. Ni saya bagi tajuk-tajuk kasar ni. Kalau yang ke-11 ni, di sinilah Imam Tirmizi bincangkan. Dan di sana kita dah bincang tentang tokoh-tokoh yang sama seperti Imam Bukhari. Termasuk Imam Malik, Imam Tirmizi
Mereka mengatakan istilah akhbarana ni, ikhbar ni dan tahdits itu sama saja darjatnya. Dan kita boleh guna di tempat satu sama lain. Di sinilah perkara ke-11 ni. Jadi perkara ke-11 ni termasuk dalam nota berapa. Jadi kena tengok pula lah tu di sini. Kita dah ada 9 nota ni. Jadi di sini memang begitu mengikut pendapat Imam Bukhari. Dan beliau mengguna istilah yang terbuka begitu dalam semua kitab-kitab beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Maulana, jadi maksudnya tu dia sama dari segi darjat, tapi dari segi maksud dah sama tak? maksud dia sama, meriwayatkan. Okey. Boleh kita terjemah begitu. Tak perlulah kita kata haddatsana menceritakan kepada kami. Akhbarana memberitahu kepada kami. Makna asal dia begitu kan, lebih kurangnya. Tak perlu kita asingkan sebab makna dia sama, meriwayatkan makna dia. Sebab itu saya selalu bila terjemah haddatsana akhbarana saya kata meriwayatkan kepada kami. Meriwayatkan kepada kami. Sebab sama saja. Kita kena tengoklah, kecuali Imam Muslim dan orang yang sependapat dengannya. Tak boleh, itu kita kena jagalah. Kena jagalah. Sebab bagi dia berbeza antara istilah tu. Jadi kita kena jaga, kena tahulah pengarang dia tu apa pendiriannya. Supaya kita betul-betul amanah dalam menyampaikan cara dia tu. Tentang isu dirahsiakan nama sebahagian sahabat tu. Okey, so bila mana sebut tu saya teringat hadis riwayat Al-Bara' bin Azib yang kata yang kisah tentang seorang sahabat yang baca surah Al-Kahfi tu. Kemudian Allah Taala turunkan awan macam tu. So soalannya kenapa hadis tu pun dirahsiakan juga nama sahabat, sedangkan benda tu bukannya satu benda-benda aib pun. Kemudian ada tak kemungkinan katanya ada mana-mana ulama tu yang kata sahabat yang dirahsiakan nama tu adalah Al-Bara' tu sendiri. Kalau yang ikut hadis itu sebabkan perawi itu katanya dia ada sahabat tu dia ada aib-aib tertentu. Ya. Cuma yang kenapa yang dalam kes yang Al-Bara' bin Azib tu, yang kata kisah yang sahabat dia baca surah Al-Kahfi, kemudian turun awan, kenapa itu pun dirahsiakan juga nama dia. Macam Husnul Fikri sebut tadi, betul itu. Ada kalanya yang menampakkan kelebihan dia. Itu termasuk dalam sifat sahabat yang sangat menarik lah, sangat istimewa lah. Dia tak mahu sebut kelebihan dia apa semua tu kan. Kalau cerita dia sebut macam orang lain saja. Takut orang kata dia ni apa pula. Jadi kelebihan kita tu kita boleh belajar daripada situ. Seeloknya kita sembunyikan. Kita jangan bagi tahu. Itu betul lah, itu memang begitulah antaranya. Kalau tidak ada aib lah, dia begitu. Istahya dengan a'radha, memaafkan dan juga memurkai. Maulana kata ni sebagai majas musyakalah. Soalan saya, adakah ia termasuk dalam kategori takwil atau ia sebenarnya memang salah satu makna dalam bahasa Arab? Yang pasal istahya dengan a'radha. Adakah ini termasuk dalam kategori takwil ataupun bukan? Bagi setengah-setengah dia kata takwil, setengah-setengah dia kata tidak, memang begitu bahasa Arab itu digunakan. Memang begitu. Itu dipanggil sin'ah musyakalah ataupun majaz musyakalah. Baik, sekarang ni kita nak tengok sebagai contoh. Sebagai contoh saya nak kita ambil contoh Irsyadus Sari Qastalani. Sama juga Hafiz Ibn Hajar pun sama. Aini dalam Umdatul Qari pun menyebutkan perkara yang sama. Qastalani pun sebutkan perkara yang sama. Baik, kita tengok sekarang ni. Cuba kita tengok bab yang kita baca tadi kan. Ni hadis dia. Tapi dia sebut lebih awal lagi. Tadi sebenarnya kita tertinggal masa baca Bukhari tadi, banyak yang tertinggal. Perbincangan tentang tajuk bab itu kita tertinggal. Tapi nota tu kan ada, masing-masing ada, boleh baca sendirilah. Cuba baca sendiri, kalau ada yang mungkin tak puas hati ke atau macam mana, tak faham ke, boleh bincang kemudian. Cuba tengok ni. Fanisbatul iwa ila Allah Ta'ala majazun listihalatihi fi haqqihi ta'ala. Ni macam saya sebut tu lah. Jadi yang dimaksudkan dengannya ialah lazimnya. Jadi apa yang disebut itu, penggunaan itu sebagai malzum, lazimnya, iaitu iradatu irsalil khair, mahukan kebaikan untuk seseorang. Ini majaz ini dipanggil majazul musyakalah wal muqabalah. Cuba tengok. Dia sebut benda yang sama. Sama juga
fastahyallahu minhu bi an rahimahu wa lam yu'aqibhu. Ini maksud dia, makna dia. Cuba perhati apa yang saya tulis itu dengan baik, perhati betul-betul dan bandingkan dengan ini. Jadi makna dia, makna sebenar ni majas ni, iaitu Allah merahmatinya, mengasihaninya dan tidak menghukumnya. Ini juga min qabilil musyakalah. Musyakalah juga ni. Sebab haya taghayyur wa inkisar ya'tari al-insan min khawfi ma yudhammu bihi. Wa hadha muhalun 'ala Allah Ta'ala. Dan seterusnya. Jadi ini termasuk dalam zikril malzum wa iradatil lazim. Sama juga di sini min qabilil musyakalah juga. Sebab i'rad iltifat ke arah yang lain. Ini tidak layak dengan Al-Bari Ta'ala. Jadi dia majaz anis as-sukhti wal ghadab. Begitulah seterusnya dalam kitab-kitab lain pun sama. Sama ada kita nak pakai itu sebagai takwil atau itu sebagai majaz yang memang dalam bahasa Arab digunakan begitu. Memang dalam bahasa Arab digunakan begitu. Selalu digunakan begitu. Bukan sahaja di dalam, tadi kan saya sebut bukan sahaja dalam hadis, dalam Quran pun ada juga. Dalam Quran pun ada juga. Kita tak boleh simpulkan daripada situ, nasullaha fanasiyahum, jadi Allah itu bersifat lupa. Padahal itu digunakan secara musyakalah sahaja. Secara musyakalah sahaja. Itu sebab kita tahu majas-majas ni banyak penting. Orang-orang yang tidak terima takwil pun, itu takwil, itu sifat Allah. Tapi kalau yang macam ni, mereka guna juga majas itu. Bukan kata orang yang tak terima takwil itu dia tak guna langsung majas. Tidak, tak tepat. Sebab apa dalam kitab mana-mana pun kita tengok memang begitu. Okay. Kenapa ada perawi yang mengaku berdusta macam Abu Salih dengan Al-Kalbi tadi? Entahlah, mungkin dia insaf. Banyak sebab itu, mungkin macam-macam lah. Mungkin juga dia ditekan oleh sesiapa. Jadi kemungkinan itu macam-macam. Itu tak tahulah orang ni apa sebab, tapi pengakuan seseorang perawi itu ada. Ada juga yang tak mengaku sampai sudah. Tak mengaku. Jadi kalau yang mengaku macam ni kan kita senang. Sebab itulah ulama kata riwayat ini dengan sanad ni memang tak guna. Tak terpakai semuanya. Semuanya dusta. Sebab apa? Sebab apa ni perawi dia sendiri yang mengatakan begitu. Maulana, nak tanya tadi kita ada pasal hadis adab, tentang adab belajar kan? Ya. So macam sekarang ni kan adab antara pelajar murid dengan guru kan? Kalau kita tengok macam di sekolah biasa, sekolah kerajaan apa, adab murid dan guru ni macam biasalah. Kalau murid jumpa guru bagi salam, bila guru minta tolong macam tu. So adabnya setakat tu saja. Tak ada macam murid tu khidmat pada guru ataupun bila bersalam tu cium tangan dan sebagainya lah. Tapi kalau kita tengok macam di pondok kan, bila murid bersalam dengan guru tu sampai cium pun 2-3 kali, sampai tapak tangan pun dia cium. Lepas tu khidmat tu macam betul-betul khidmat lah, sampai angkat selipar guru sebagainya, dan macam-macam lah dari segi adab murid dengan guru. So nak faham dari segi sebenarnya kehendak agama Islam sendiri ataupun ajaran sunnah Nabi sendiri, macam mana adab antara murid dan guru yang terbaik sekali lah pada pandangan Maulana? Oh, itu cerita panjang tu, panjang. Hari ni baru kita baca Sahih Bukhari tadi kan. Itu bab pertama. Dia pun mulakan dengan adab juga. Itu termasuk dalam adab juga. Banyak lagi lain-lain macam yang disebutkan oleh Syahizat. Ya, Maulana. Yang disebut itu tidak khusus dengan guru, dengan ibu bapa pun begitu. Dan itu termasuk dalam perkara yang harus, macam cium tangan apa semua tu, dan bawa selipar guru. Itu memang kalau kita baca dalam sejarah ulama dahulu ada begitu. Itu salah satu bentuk khidmat lah. Tetapi khidmat itu tidak semestinya dalam bentuk itu saja. Dalam keadaan sekarang ni tidak diperlukan begitu, tak perlulah. Jadi banyak lagi lah, macam orang dulu khidmat, dia punggah air, ambil air daripada sumber air, bubuh dalam tempayan guru banyak-banyak supaya guru mudah nak basuh kaki. Sekarang ni dah semua tak perlu itu semua tu.
Kalau ada pun dalam bentuk-bentuk lain lah. Jadi khidmat tu mungkin bertukar keadaannya, bentuknya. Ikut mana-mana pun memang benda tu memang dianjurkan sangat lah. Dan itu termasuk antara sebab yang membawa kepada keberkatan ilmu seseorang pelajar itu. Cuma kadang-kadang kita takut jadi terlajak lah, takut jadi terlebih-lebih sangat di satu pihak yang lain. Di satu pihak memang ada benda tu ada asasnya, tetapi di pihak yang lain takut jadi terlajak. Dia terlajak di sebelah guru ke, di sebelah pelajar ke, boleh mengakibatkan perkara-perkara yang tidak baik, terutama zaman kita sekarang ni, fitnah. Setengah-setengah guru tu memang dia suka pun kucuk kaki sekalipun, sedangkan itu tak benar, itu tak betul gitu. Tak betul gitu. Sampai begitu sekali. Dan termasuk dalam adab dengan guru, sehingga kalau dia salah macam mana pun buat, kita tetap betul. Itu tak kena. Guru itu kalau salah menyalahi sunnah Nabi pun, kita tetap hormat kepada dia, kita tetap bersangka baik dengan dia, sampai tak ada penghujung. Itu tak kena. Itu terlajak. Itu pun kena jaga juga, jangan sampai begitu. Jadi insya-Allah dengan kita belajar dalam Bukhari dan kitab-kitab yang muktabar ini, kita akan jadi seorang yang sederhana. Akan faham keadaan itu. Yang tidak perlu, tak perlu. Tetapi yang perlu hari ini tak perlu dah. Kita punggah air daripada sungai, pergi bubuh dalam tempayan. Tak ada tempayan sekarang. Orang tak guna dah yang tu. Jadi gunalah dalam bentuk yang lain. Kemudahan-kemudahan yang lain. Misalnya dari segi, banyak lagi. Guru nak guna komputer, dia tak berapa tahu guna komputer, dia tak cekap menggunakan macam-macam kemudahan ini, yang menggunakan komputer sekarang hari inilah. Jadi kita tolong, itu pun khidmat juga, khidmat yang tidak ada di suatu ketika dahulu, tapi sekarang dia ada. Antara adabnya sekarang ni, kalau dahulu guru nampak depan itu, mungkin dia duduk bersela dengan baik, dengan tenang tu, mungkin guru nampak, sebab guru nampak. Macam sekarang ni cabaran kita lebih mencabar sebenarnya kita ni, lebih teruk. Di mana guru tak nampak kita ni macam saya sekarang ni, tak nampak sekarang ni kita online. Murid tu macam mana? Jadi kita harap sebab kita ni semua orang yang sudah matang, sudah cerdik, sudah berumur semuanya, bukan budak-budak kan. Jadi tahu-tahu sendiri, pandai-pandai lah nak jaga adab tu. Jangan pula sambil tidur, sambil apa kan. Kalau sekadar gangguan anak-anak, mungkin cucu, itu tak dapat dia elakkan, itu lain cerita. Guru pun boleh faham kan. Tapi ikut mana-mana pun, untuk dapat ilmu dengan sempurna, dengan sepenuhnya, kita perlukan penumpuan. Dengan ada gangguan-gangguan seperti itu, sepatutnya kita kena jagalah. Kalau nak belajar betul-betul lah, kena jaga. Walaupun guru tak nampak. Sekarang ni macam sekarang ni, kena tetap beradab juga. Jangan guru tak nampak, kita mudah-mudah saja tak hadir kelas. Akibatnya, itu benda-benda begitu yang kita kena jaga sekarang ni. Kalau dari segi guru nampak tak nampak? Tak nampak. Dia pakai seluar pendek, kau pakai apa, mana tahu, tak nampak. Nampak muka saja kalau tunjuk pun kan. Jadi yang lain-lain tu sambil-sambil saja. Itulah yang saya rasa kita banyak tadi tak baca tadi. Terutama tentang perbincangan tentang tajuk bab Imam Bukhari. Di situ sebab itu saya rasa kenapa pendek? Rasanya saya tulis agak panjang juga. Rupanya di situ saya cek pula, tu tak baca. Tak apalah. Baca sendiri. Kalau ada yang tak faham, tanyalah. Di situ saya bagi pendapat Hafiz Ibn Hajar, pendapat Al-Aini, dan pendapat orang-orang lain lagi tentang apa maksud Imam Bukhari. Itu semua dia nak ajar adab lah tu sebenarnya. Itu hari ni yang kita belajar tu sebahagian daripadanya. Banyak lagi yang lain. Itulah secara ringkasnya. Wallahualam. Saya hanya dapat begini ya. Saya dapat nombor kan. Hari ni ada 80 peserta kita. Sedangkan saya tengok mula-mula kan 100 lebih. Itulah benar. Apabila kita belajar begini betul-betul mencabar sebenarnya. Mencabar kita tu sejauh mana dari segi beradab tu. Kadang-kadang bila tak nampak kan, kita mudah-mudah lah.
nak tak ikut serta dalam kelas tadi. Takut-takut kita termasuk dalam yang ketiga tadi tu. Kita teruk tu kalau macam tu. Termasuk dalam yang ketiga. Kita bermudah-mudah tinggal saja. Sedangkan kita sudah daftar dah, kita kata. Mudah-mudah sebab guru dah nampak. Jangan begitu. Kita semua sudah tua-tua dah kata, sudah berumur semua. Sepatutnya tidak berlaku begitulah kalau betul-betul nak dapat keberkatan, nak dapat ilmu. InsyaAllah kita boleh jaga sepatutnya. Wallahu alam, saya tak tahulah kalau yang yalah kita ni, cara belajar kita ni memang dasarnya saling memahami. Kita faham sebab apa masing-masingnya, bukan semuanya pelajar-pelajar, bukan semuanya belasan tahun, macam-macam latar belakang dia. Kita fahamlah mana-mana yang munasabah tu okeylah, tak jadi masalah. Tetapi kadang-kadang bermudah-mudah tak boleh. Itulah yang Imam Bukhari nak tekankan sebenarnya dalam tajuk tadi, tapi kita tak baca dalam perbincangan tajuk dia tu. Tak apalah, insyaAllah boleh tengok sebab masing-masing ada nota tu kan. Nota tu ada. Abdul Basir. Ya, silakan. Saya nak tanya tentang cincin Nabi ni yang dikeling oleh setengah ni mengatakan cincin Nabi ni ada lagi sampai sekarang. Sedangkan di dalam nota yang Maulana pagi ni mengatakan cincin ni terjatuh dalam Telaga Aris dan tidak ditemui walau dicari sekian lama. Bagaimana ada sekumpulan yang mengklaim kata cincin tu ada lagi dan mengambil berkat kepada dia. Sedangkan kita tak tahu keaslian ni. Saya secara ringkas kita ringkas ni, ujung waktu dah. Yang pertama tentang cincin itu sebenarnya dah tidak ada dah kalau cincin itu yang dimaksudkan. Sebab jelas tadi dah jatuh kan dan tak bertemu. Kemudian cari pun tak bertemu. Jadi kalau ada pun itu replika lah macam yang lain-lain lah. Selipar Nabi lah macam-macam didakwa tu kan. Replika semuanya. Dan itu sama sekali tak ada kaitannya. Tabarruk dengan asar Nabi SAW tak ada kaitan dengan replika itu. Kalau ada pun diterima itu yang asal, yang sebenarnya. Sekarang ni dah tak timbul dah soal itu. Kalau kita nak terima lagi, nak tabarruk, hadis Nabi lah itu jelas tu. Hadis Nabi. Ataupun Quran yang Nabi SAW bawa itu. Ikutlah dua itu. Itulah yang terjamin. Yang lain semua tu tak ada jaminan. Semua dakwaan semata-mata. Takut jadi terlajak lah. Kita jadi terbawa-bawa, terikut-ikut. Jadi seperti orang-orang lain. Akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Itu bahaya tu. Sebabnya sudah ada di kalangan kita ni sekarang ni sampai ke peringkat memang boleh pun bertabarruk, bertawassul dengan logo capal. Macam-macam dipercayai kelebihannya itu. Sedangkan itu suatu perkara yang jauh sekali daripada amalan salaf dahulu. Amalan ulama-ulama kita pun tak ada begitu sebenarnya. Yang ada ni kalau kita perhatikan benda-benda begini kan, kalau kita perhatikan ada pada golongan-golongan yang sesat. Itu yang ada. Cuba kita tengok logo capal siapa yang guna. Saya ada ramai juga guru-guru di luar, bukan bangsa Melayu pun. Keturunan Rasulullah sendiri pun. Tapi mereka tak ada begitu, tak ada sibuk. Tak adalah menunjuk-nunjuk diri, tak ada begitu. Dan mengamalkan begitu, ada guna logo capal di sana sini. Tak ada semua tu. Paling-paling tinggi pun ada perbahasan. Macam Syekh Zakaria apa semua tu kan. Tak ada pun di kopiah dia ke, di baju dia ke, di ridak dia ke, lambang capal itu tak ada semua. Dia bincang hanya dari sudut perbahasan ilmiah. Itu sekadar itu saja. Tapi orang-orang kemudian ni kadang-kadang jadi melampau. Itulah. Itu yang pertama. Yang keduanya apa tadi? Mana ada sebut tadi tentang ada sebut secara asasnya memakai cincin untuk khasiat permata dibolehkan hanya jika dianggap seperti khasiat akar kayu saja. So soalannya macam mana kita nak bezakan anggapan ni dengan khurafat? Maksudnya apa kita punya benchmark kita? Yang senangnya tak payahlah. Yang senangnya tak payah pakai. Okay. Saya sendiri tak pakai. Cuma itu sekadar perbincangan. Itu masih lagi khilaf.